أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ibrahim Al-Khawwas selalu mempertajamkan tawakalnya. Dia membawa jarum, benang, bekas air kecil dan juga gunting. Dia ditanya, wahai Abu Ishaq, kenapa engkau membawa ini sedangkan engkau tidak membawa apa-apa? Ini merupakan perumpamaan tawakal yang tidak akan rosak kerana Allah Ta'ala memberikan bahagian kepada kita. Kata Ibrahim, orang fakir hanya membawa satu pakaian. Terkadang pakaian itu robek. Bila dia tidak membawa jarum dan benang, maka auratnya akan kelihatan dan solatnya akan batal. Apabila dia tidak membawa wadah air kecil, bekas air kecil, maka dia tidak mampu bersuci. Bila engkau melihat orang fakir tanpa membawa bekas air kecil, jarum dan benang, maka perhatikanlah, maka raguilah solatnya. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, tawakal sifat orang mukmin, taslim sifat para wali, dan tafwid sifat orang yang bersatu dengan Allah. Demikian juga tawakal sifat orang awam, taslim sifat orang khawas, dan tafwid sifat orang yang khawasul khawas. Oleh kerana itu dia mengatakan, tawakal ialah sifat para Nabi. Taslim sifat Nabi Ibrahim dan tafwid sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ja'far Al-Haddad mengatakan, saya pernah tinggal kurang lebih 10 tahun. Saya selalu bertawakal, bekerja di pasar setiap hari, mengambil upah dan tidak pernah masuk ke bilik air. Selain itu, saya selalu berkumpul dengan orang fakir di daerah Shunuziyah dan selalu memperhatikan keadaan mereka. Hasan bin Abu Sinan mengatakan, saya telah melaksanakan 14 kali haji dengan jalan kaki dan selalu bertawakal. Satu saat kakiku tertusuk duri, saya ingat bahawa diriku dimaksudkan untuk bertawakal. Duri itu lantas saya cabut dan saya masukkan ke dalam tanah, kemudian saya berjalan seperti biasa. Abu Hamzah juga mengatakan, saya merasa malu kepada Allah Ta'ala memasuki daerah padang pasir kerana saya dalam keadaan kenyang. Saya mempercayakan diri bertawakal agar perjalananku tidak membawa bekal kenyang yang sedang saya persiapkan. Hamadun Al-Qassar pernah ditanya tentang tawakal. Dia menjawab, tawakal mempunyai kedudukan tinggi yang belum pernah saya capai. Bagaimana mungkin tawakal akan dibicarakan oleh orang yang keadaan imannya belum sempurna? Katanya. Menurut sebahagian ulama, orang yang bertawakal ibarat anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Dia tinggal hanya berada di tetek susu ibunya. Demikian juga orang yang bertawakal. Dia tidak akan mendapat petunjuk kecuali hanya kembali kepada Allah SWT. Sebagian ulama mengatakan, saya pernah berada di daerah padang pasir. Kafilah telah datang. Saya melihat seorang di depanku. Saya dengan segera menuju orang itu. Tiba-tiba ada seorang perempuan membawa tongkat. Dia berjalan sangat prihatinkan. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang membawa tongkat. Dia berjalan sangat memprihatinkan. Saya menduga dia adalah buta. Saya masukkan tanganku ke dalam saku dan saya keluarkan 20 dirham. Saya mengatakan, ambillah. Dan tinggallah di sini sampai kafilah itu datang. Kemudian sewalah kafilah itu.
Nanti malam datanglah kepadaku agar saya dapat mengatur menyelesaikan urusanmu. Dia mengatakan dengan menggunakan isyarat tangannya, seperti ini keadaannya di udara. Ternyata di telapak tangannya terdapat beberapa dinar. Dia mengatakan lagi, engkau mengambil beberapa dirham dari saku, sedangkan saya mengambil beberapa dinar dari kesamaran Allah, daripada Allah. Abu Sulaiman Darani pernah melihat seorang laki-laki di Mekah tidak memperoleh apa-apa kecuali setengah air Zam-Zam. Kemudian hari telah berlalu. Suatu hari Abu Sulaiman bertanya padanya, apakah engkau tahu bagaimana seandainya Zam-Zam itu berubah, apa yang engkau minum? Orang laki-laki itu berdiri dan mengadap kepalanya. Dia menjawab, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan kebaikan kepadamu yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Sesungguhnya saya adalah orang yang menyembah Zam-Zam selama 3 hari dan itu telah berlalu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian. Masih lagi bicara kita tentang tawakal yang diperintahkan oleh Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bila mana kamu berazam akan sesuatu perkara, maka tawakallah pada Allah, kerana Allah suka orang bertawakal. Sepakat para ulama bahawa tawakal ini dalam semua perkara. Sama ada perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Yang ini melihat ketentuan Allah dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dan redha dengan apapun yang diinginkan oleh Allah SWT. Dan melihat bahawa pergantungan pada Allah adalah sebaik-baik keadaan dan juga sebaik-baik keputusan. Maka ini hakikat tawakal kepada Allah yang menjadikan seorang itu tidak bersendirian, yang menjadikan seorang itu merasakan kuat, berani, bahkan tidak pernah meletakkan pandangannya pada makhluk, sama ada pujian ataupun kejiannya. Kerana melihat kepada perintah Allah Ta'ala, melihat kepada kebijaksanaan Allah SWT, sifat pemurah, sifat penyayang, sifat kuat dan segala sifat sempurna Allah SWT. Maka kata para ulama, kisah tawakal ini, supaya kita juga memahami tawakal tidaklah membuang usaha dan ikhtiar. Tetapi usaha dan ikhtiar bukanlah suatu yang menjadi pergantungan. Ia sebagai sebab yang Allah perintahkan. Diceritakan Ibrahim Al-Khawas, seorang ulama yang dikenali dengan tawakalnya. Dia bila dia berjalan, dia pasti akan membawa beberapa bekal. Antara bekalnya ialah jarum, benang dan juga bekas air serta gunting. Dan dia tak cenderung membawa yang lain melainkan perkara tersebut. Lalu orang tanya, kenapa awak bawa benda ni? Yang lain awak tak bawa. Maka jawabnya, kerana inilah yang akan menyempurnakan tawakal aku dan menyempurnakan ibadat aku. Kerana orang yang seperti aku cuma ada satu pakaian. Andai kata ianya koyak, maka aku jahit supaya tertutup aurat. Kerana solat dalam keadaan aurat terdedah batal. Manakala bekas air ini pula, aku gunakan untuk mengambil wuduk, menyimpang air, bawa air kat mana pun, supaya aku senantiasa berada dalam keadaan taharah, bersuci. Kalau seorang kamu lihat bercakap tentang makna tawakal, dan keadaan dia berzuhud dan selai pakaiannya, lalu tidak membawa kelengkapan ini, maka yakinlah bahawa dia memang tidak solat. Artinya di sini, bila kita membicarakan tentang tawakal, tidak membungkam atau tidak menolak usaha yang diperintahkan. Seumpama kita nak suruh anak kita baik, dan kita yakin, kita serahkan pada Allah dalam pendidikan anak kita. Tapi Allah yang memerintahkan kita dengan memberi nama yang baik. Bukan sebelum itu lagi Allah memerintahkan kita mencari pasangan yang baik untuk mendapat anak yang baik. Allah yang perintahkan. Dan Allah yang perintahkan kita supaya mengajar anak-anak kita perkara-perkara yang maklum dalam agama. Mengajar mereka kenal Allah, mencintai Nabi SAW, membaca Al-Quran,
Sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis. Ajar mereka kenal Allah. Ajar mereka cinta Nabi SAW. Ajar mereka membaca Al-Quran. Sehingga bila mereka berusia 7 tahun, ajar mereka solat. Dan bersikap lebih tegas ketika mana mereka berusia 10 tahun. Dan setengah ulama menyatakan dikiaskan semua ibadat-ibadat wajib yang lain seperti puasa. Dia ajar pada usia 7 tahun. Dan bersifat tegas ketika mana usia 10 tahun. Dan demikian juga hal-hal yang lain. Maka apa yang dilalui melalui usaha dan ikhtiar ini yang Allah perintahkan. Bagaimana kita berulang kali menyebut orang yang berusaha dengan apa yang Allah larang, maka ini keluar daripada makna tawakal. Dan orang yang tidak berusaha pula, dalam keadaan dia kata bertawakal, tetapi dia membebankan orang lain, maka orang ini tidak melakukan tawakal yang sempurna. Melainkan dia disebut sebagai tawakul. Tawakul dia berbeza dengan tawakal ataupun tawakul. Tawakul, yakni berpura-pura tawakal. Hakikatnya nanti bila dia susah, dia akan bergantung pada orang juga. Dia hanya ingin menunjukkan nama tawakal itu pada pandangan awam. Kononnya dia bertawakal, tetapi akhirnya dia menyusahkan orang. Sebagaimana kisah kafilah daripada Yaman. Yang datang menunaikan haji dan tak bawa makanan. Lalu kata Nabi SAW, mana bekalan kamu? Kata mereka, kami kaum yang bertawakal. Tapi bila sampai waktu makan, mereka meminta dengan orang. Minta sini, minta sini. Maka tunggu ayat Al-Quran. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Hendaklah kamu membawa bekal. Berbekal. Dalam buat ibadat haji kita berbekal. Dalam musafir kita berbekal. Kerana sebaik-baik bekal itu takwa. Maksud takwa ialah tidak meminta dengan orang lain. Menjaga maruah diri. Jangan kita bila ke mana, jalan, musafir, mana bekal? Tak, saya tawakal. Dan sekali orang lain yang buat bekal nasi lemak, nasi goreng, kita pun tumpang sekali. Kita pula banyak makan lebih pada tuang dia. Maka itu bukan tawakal, itu pura-pura tawakal. Kerana syarat orang tawakal, dia tak akan menyusahkan orang lain. Maka benarlah kalimah tawakal. Contoh, kalau sekiranya dia sakit. Maka kita ada dua pilihan. Imam kita berubat dan ikhtiar, dan itu salah satu cara tawakal. Allah tunjuk jalan. Imam kita menyerahkan kepada Allah. Saya tak nak berubat. Tapi dengan syarat. Pertama, kita tak bebankan pada orang lain. Yang kedua, kita tak mengganggu tanggungjawab asasi kita. Dalam beribadat pada Allah. Dan dalam tanggungjawab kita pada manusia di bawah tanggungan kita. Katakan saya suami. Saya pun sakit. Saya tak nak berubat. Dengan maksud saya bertawakal. Okey, boleh. Dengan syarat dia tak ganggu saya nak sembahyang subuh hari ni. Walau kalau saya makan ubat, saya mungkin mampu berdiri solat. Dia saya tak makan ubat, saya merangkak solat. Maka ini tidak sempurna ibadat. Dan dia tak mengganggu saya untuk cari nafkah untuk anak isteri saya. Kalau tanama tadi, saya pun tak pergi kerja. Minggu tak pergi kerja. Kalau mungkin isteri saya tanya kenapa tak pergi kerja, kita orang nak makan. Kita orang nak sekian-sekian belanja. Saya kata, saya sakit. Lalu mungkin saya kata, makanlah ubat. Pergilah klinik, jumpalah doktor. Saya kata, tidak, saya bertawakal. Maka apakah betul kalimah itu? Tak betul. Kerana berkait dengan tanggungjawab dia. Maka dia perlu. Macam contoh, bila berperang, kita tawakal pada Allah hidup mati kita. Namun Allah memerintahkan kita memenangkan agamanya. Memenangkan Islam. Ya benar, banyak kelebihan mati syahid. Tapi kelebihan untuk memenangkan Islam itu jauh lebih besar daripada syahid itu sendiri. Jauh lebih besar. Kerana itu mereka para sahabat faham benda itu. Antara keinginan untuk syahid dan kelebihannya dan keinginan untuk memenangkan Islam. Memenangkan Islam itu pahalanya jauh lebih besar daripada syahid itu sendiri. Kerana itu para sahabat betul-betul menjaga diri mereka supaya mereka dapat memenangkan Islam. Hatta Rasulullah dalam perang Uhud memakai 2 baju besi. Kerana ingin menangkan Islam. 2. Bukan 1, 2 baju besi. Dan demikian para sahabat yang lain. Mereka memakai baju besi. Mereka memakai topi besi. Dan Nabi SAW ada topi besi. Kerana tanggungjawab memenangkan Islam.
Tu kalau kita sebut hari ni rakyat Palestin, mereka syahid, syuhada, masuk syurga. Tapi mereka faham sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Syuhada itu, yakni orang mati syahid, bukan tadah dada. Bukan juga membiarkan diri mati. Kerana mereka ada satu tugas besar, menjaga Baitul Maqdis. Itu tanggungjawab Allah berikan pada mereka. Dan tanggungjawab pada kita untuk support mereka. Kerana mereka menjaga Baitul Maqdis, kita kena support. Dengan doa, dengan apa bantuan yang kita boleh bagi. Maka memenangkan Islam ini, memerlukan kepada asbab yang diperintahkan oleh Allah. Untuk kita baca pembukaan kota Konstantinopel. Ini Muhammad Al-Fatih. Kita tahu kelebihan memenangkan Islam. Maka segala strategi yang digunakan, sehingga menggunakan kapal-kapal yang berlayar di atas daratan. Bagi mengatasi rantai-rantai yang diletakkan dalam laut. Kalau kapal itu masuk, maka mereka tegangkan rantai dalam laut sehingga kapal itu terperangkap, lalu mereka menyerang. Maka Muhammad Al-Fatih menggunakan laluan darat untuk lalukan kapalnya, sehingga melepasi rantai-rantai yang menghalang dalam laut. Sehingga membawa kemenangan. Dan Muhammad Al-Fatih menggunakan pakar yang mencipta meriam paling besar. Dan sejarah peperangan hari itu. Sehingga meranapkan kota Konstantinopel yang setebal 40 kaki. Begitu tebal, tak mungkin meriam biasa. Mereka meriam paling besar yang dibuat. Dan ini kita sebut tentang ikhtiar dalam memenangkan Islam. Atau menyempurnakan ibadat. Atau menjalankan tanggungjawab. Jadi benar tawakal seorang, kalau saya katakan saya sakit, saya tak nak berubat dan saya kata saya tawakal. Ya, ia benar bila ada dua perkara. Pertama, saya masih sempurna dalam ibadat. Yang kedua, tak mengganggu tanggungjawab saya pada orang bawahan saya. Contoh nak pergi haji. Saya nak pergi haji. Saya bertawakal. Saya nak jalan kaki. Boleh, tak ada masalah. Jalan kaki ke naik kenderaan, semuanya boleh. Tapi kalau sekiranya kita jalan kaki, contoh, sehingga sampai ke tempat manasik atau disebut masyair. Disebut manasik atau masyair. Ini tempat syiar-syiar Allah. Bagaimana Allah berfirman, "Zalik wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikian itu siapa yang membesarkan manasik syiar-syiar Allah, maka itu tanda hati orang bertakwa. Waktu saya sampai untuk tawaf, saya kuat untuk tawaf. Jangan saya duduk jalan kaki sampai tawaf lembik. Akhirnya merangkak tawaf. Maka ini tidak betul. Maka saya lebih pilih kenderaan untuk saya tawaf. Untuk saya sampai ke Mekah dengan keadaan kuat, maka saya boleh tawaf dengan kuat, sa'i dengan kuat. Kerana haji ialah menunjukkan kekuatan dalam ibadat. Lepas itu kita ada ittiba'. Ittiba' menzahirkan bahu kanan dan menutup bahu kiri. Sebagai satu kekuatan. Umat Islam ni bersedia dengan kekuatan dia. Ibadat haji bukan sekadar ibadat yang berkait dengan kekayaan, harta. Ia juga kekuatan. Sebab itu kita sebut istita'ah, kuat. Jadi orang yang pergi haji ni seumpama batalion tentera yang kuat. Yang bersedia untuk menjaga agama Allah dan bentengnya. Maka kalau saya jalan kaki asbab saya lemah, maka saya kena naik kenderaan. Maka itu dia sebut aspek kesempurnaan tawakal. Tawakal tuan-tuan menjadikan kerja-kerja agama kita lebih sempurna. Kerana Allah inginkan kesempurnaan dalam segala perbuatan. Namun tuan-tuan kalau kita dah cari segala kesempurnaan yang kita mampu buat, tapi tak dapat, maka kita bersabar dengan segala ketentuan. Kita mencari sempurna kalau boleh. Kalau umpama sahabat kita berperang, nak senjata canggih, tapi itu je mereka ada. Kalau boleh nak canggih lagi. Canggih dan canggih. Tapi itu saja mereka mampu adakan. Lalu mereka berserah kepada Allah Ta'ala. Maka demikian dalam kehidupan kita, kita tuan-tuan bertawakal. Tapi selagi mana kita mampu berusaha dengan kerangka syariat, dengan apa yang diperintahkan syariat, kita kena usaha all out semua. Semua kita boleh buat. Maka ketika itu benar tawakal seorang pada Allah. Tapi kalau dia keluar separuh, kemudian dia kata dia tawakal, dia bohong. Dan dia akan melakukan sesuatu dengan tidak sempurna. Dia sama yang disebut oleh Ibrahim Al-Khawwas. Bila seorang itu berjalan bermusafir, dia kena buat bekal dia. Bekal tadi bagi menyempurnakan ibadat.
jarum, benang, bekas air. Yang sempurnakan ibadat. Macam tuan-tuan nak pergi haji umrah, tuan-tuan bawa lah kain ihram. Tawakal Ustaz, nanti kain ihram turun dari langit. Tak, kita kena antara makna tawakal itu kita bawa sebekal yang kita boleh bawa. Jangan saya tak nak bawa ihram. Ada rezeki, adalah. Sampai sana kita pun minta dengan orang, susah orang. Maka itu salah. Maka ini konsep tawakal dalam usaha dan ikhtiar. Kata Syekh lagi, kata Abu Ali Daqqaq, tawakal sifat orang mukmin. Taslim sifat perwali dan tafwid sifat orang yang bersatu dengan Allah atau disebut muwahhidin. Kita dah sebut 2 hari sebelum ini tentang apakah beza tawakal, taslim, tafwid. Tawakal orang yang percaya pada janji Allah. Ia ialah pintu gerbang, permulaan. Bila kita nak buat sesuatu, bila kita ingin bersemangat tentang sesuatu, maka kita melihat kebaikannya. Kebaikannya. Tuan-tuan, bila kita belajar, kerana kita melihat kebaikan, bila kita belajar, apa kita dapat? Kita bekerja, kerana kita melihat kebaikan yang dijanjikan oleh majikan kita, gaji yang tinggi. Maka, pintu gerbang kepada seorang untuk menyempurnakan tawakal, dia melihat janji Allah. Maka tawakal ialah seorang melihat pada janji Allah. Sehingga dia mengenepikan semua janji manusia. Maka semua amalan, kerana melihat pada janji Allah, itu yang diutamakan. Berbanding janji dengan manusia. Ini yang kita sebut sebagai tawakal. Dan bila kita sebut taslim, ialah melihat kepada ilmu Allah. Menyerahkannya pada ilmu Allah. Maksudnya ialah, Allah mengetahui tentang kita. Sebab tu bila kita susah, kita tidak bimbang kerana Allah mengetahui kita susah. Pasti Allah Ta'ala menolong dan membantu kita. Umpama saya katakan kalau kita baik dengan orang tu kenal, kita tak perlu beritahu apa masalah kita. Dia tahu tentang kita. Dia tahu kita anak 6, 7, 8. Dia tahu kita ni income berapa, dia tahu. Dan dia tahu kenapa dia perlu tolong dan bantu. Maka kita mengetahui, meyakini Allah mengetahui keadaan kita. Kelemahan kita. Kenaifan kita. Kejahatan musuh-musuh kita. Dan lain-lain. Maka ini yang mendatangkan rasa tawakal. Dan yang ketiga namanya tafwid. Memberi maksud. Seorang redha dengan apa pun yang Allah tentukan pada dia. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Dan aku serahkan urusanku pada Allah dengan maksud apa pun yang Allah kehendaki padaku, maka aku melihat itu paling baik. Itu tawakal. Contoh bila kita pilih jodoh. Kita percaya pada janji Allah bahawa Allah suruh dan Nabi SAW suruh cari orang ada agama. Atas asas itu kita melihat kita akan bina rumah tangga. Akhirnya kita pun berumah tangga. Bila berumah tangga, tak nampak pasangan kita punya agama macam kita lihat dari permulaannya. Tetapi ilmu kita, atas nama tawakal, kita tahu bila dia ada agama, kelak dia akan tahu salahnya. Dia beza orang ada agama buat salah dengan orang tak ada agama buat salah. Orang ada agama buat salah, dia datang menyesal dia. Dia tahu, dosa saya rupanya. Tak baik saya buat macam tu. Penyesalan itu menjadikan dia berubah untuk jadi lebih beragama. Kemudian, kalau kita bagi contoh dalam mudah, kemudian tiba-tiba berlaku juga benda yang kita tak sangka dalam hubungan. Yang kita bina atas asas ilmu kita, atas asas yakin kita pada janji kebaikan orang beragama. Tiba berlaku juga benda yang kita tak ingin. Maka kita redha. Kita redha. Apa pun berlaku. Maka ini disebut sebagai tafwid. Ada ulama'-ulama' dia tahu kelebihan mendidik anak secara agama. Dia tahu kelebihan. Dan dia buat apa yang patut dia buat. Tetapi kadang-kadang tak macam dia harapkan. Tiba-tiba anaknya bukan sekadar tak ikut dia cara beragama. Bukan mungkin lebih teruk pada tu. Memusuhi agama. Itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita salah seorang daripada penggerak Hamas yang terkenal. Dia didik anak dia untuk menjadi pejuang Hamas. Dan anaknya merengkok dalam penjara beberapa kali.
Tapi anehnya sesudah itu anaknya menjadi mata-mata kepada Hamas. Padahal ayahnya ialah antara pengasas Hamas. Dia menjadi pengkhianat terbesar. Dan lebih teruk pada itu ditukar agama pula. Bayangkan, ayahnya orang baik dan ulama. Didik anak. Perjuangkan, bebaskan Baitul Maqdis. Daripada kecil dia bersemangat. Dari kecil lagi dah kena sumbat di penjara. Keluar kena sumbat, keluar. Last sekali dia menjadi mata-mata dan pengkhianat. Kalau ayahnya seorang ulama, pendiri, pejuang yang hebat. Bukan sekadar dia khianat pada perjuangan, dia khianat pada agama. Dia tukar agama dia. Ini cerita macam mana kita redha ketentuan Allah, tawakal. Tentang saya katakan saya ada anak-anak, saya akan didik ikut apa yang saya tahu kebaikan dalam pendidikan ini. Agama, saya hantar di tahfiz, sekian. Dan saya tawakal pada Allah. Atas ilmu yang saya tahu, atas janji Allah SWT. Namun saya tidak tahu ketentuan dia bagaimana. Ketentuan saya tak tahu. Saya serah pada Allah. Kalau Allah tentukan begitu, maka kita lihat. Itu berlaku pada Nabi Nuh AS. Anaknya kafir. Anaknya, bayangkan anaknya kafir. Dan lebih malang pada itu, isterinya kafir. Apakah Nabi Nuh AS tak buat apa-apa? Buat. Didik isteri, didik anak-anak. Kalau Nabi Nuh boleh didik orang lain dengan isteri, min babi aula. Tapi kesudahannya, isterinya kafir dan anaknya kafir. Maka ini tafwid. Serah pada Allah. Itu yang Allah kehendaki. Walaupun dicuba saat-saat akhir, berkata pada anaknya, Ya bunayyarkam ma'i. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bahtera ini. Dan anaknya enggan, menolak. Dan berkata, aku akan selamat dengan berada di tempat tinggi, di gunung-gunung. Dan Nabi Nuh kata, hari ini tak ada yang selamat. Yang selamat cuma dalam bahtera. Kemudian Nabi Nuh merayu, Ya Allah, ini anakku. Maka Allah menegur Nabi Nuh supaya menerima ketentuan. Anaknya tidak termasuk. Kerana Allah Ta'ala dah beritahu dari awal lagi anaknya tak termasuk. Maka ini tafwid. Serah pada Allah. Itu ketentuan Allah SWT. Macam kita cerita ramai atau banyak kisah. Orang cerita tentang Syekh almarhum Khalil Khusari. Yang anaknya jadi penyanyi. Walau dia dah didik mengaji Quran, hafal Quran, mahir dalam Quran. Bila sekali jadi penyanyi. Buka tudung. Ayahnya imam besar dalam qiraat Quran. Tokoh Quran. Tapi anaknya menjadi artis. Tapi dia serahkan pada Allah. Itu ketentuannya, dia dah buat semua. Baik, ini kita sebut tafwid, makam tafwid. Ini Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan ayahnya yang kafir. Apakah tidak kecintaan Nabi Allah Ibrahim pada ayahnya luar biasa? Walau ayahnya menghujani dengan ugutan, kemarahan, kebencian, dia tak berkata, wahai ayah yang tercinta, ya abati, wahai ayah yang tercinta. Dia tak pernah meninggikan suara pada ayahnya, tidak juga pernah menggunakan perkataan kasar pada ayahnya, dan tidak pernah membuang perkataan sayang dalam memanggil ayahnya. Wahai ayahku tercinta. Wahai aku tersayang. Maka dia tafwid pada urusan Allah. Tafwid, serah. Jadi ini antara makam tawakal, taslim dan tafwid. Dan kita lihat apa yang dicontohkan oleh ulama. Contoh tawakal itu pada semua para Nabi. Dan contoh taslim itu pada kisah Nabi Ibrahim dengan api. Waktu datang malaikat Jibril, menawarkan bantuan, maka Ibrahim kata, Allah bukan kamu. Amma ilaika fala. Minta tolong kamu tak? Aku nak minta tolong dari Allah. Dan tafwid. Tafwid kita dah sebut di sebalik baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat Rasul yang termulia, kekasih Allah. Bukan diangkat ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Dengan segala keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nabi redha dengan semua apa yang berlaku. Kematian anak-anaknya. Kematian anak-anaknya. Kematian cucunya. Kematian isterinya. Kematian orang yang disayanginya. Dan kejahatan kaumnya. Nabi redha. Maka ini disebut tafwid.
yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini maqam tertinggi dalam makna tawakal. Kerana tawakal, masih lagi kita mengharapkan sesuatu mengikut hawa nafsu kita. Saya tawakal pada Allah. Saya bisnes ni, saya tawakal pada Allah. Maksudnya kita harap untung lah. Tapi kita serah pada Allah. Kita mengairkan, kita kata saya tawakal pada Allah. Saya tak reti mengair, tawakal. Ada rezeki ada. Tapi dalam hati kita, harap dapatlah. Kan? Itu tawakal. Manakala kalau kita sebut taslim, serahlah. Ikan kecil ke ikan besar, tak dapat ke. Serah. Dan kadang kita 50-50. Apa pun okey. Yang tadi, apa pun okey, tapi kalau boleh nak ni. Kalau boleh nak, yang kita nak lah. Manakala dalam maqam taslim, apa-apa pun okey. A ke B, okey. Macam orang ulur kita, tunjuk ni, nasi lemak ke, nasi minyak. Kita tengok. Kata saya, tak apa awak bagi apa pun. Nanti nasi minyak tu, ayam 2 ketul tu. Tapi kita cakap, apa pun saya okey. Tapi cenderung nasi minyak tu. Minyak. Tapi kita sebut taslim, kita tengok sama ni. Nasi lemak ke, nasi minyak sama. Boleh belaka. Tanpa kita ada cenderung mana-mana. Boleh belaka. Tapi bila kita sebut tafwid, bukan kita sebut nasi minyak ke atau nasi lemak. Bagi kita kalau tak ada nasi pun tak apa. Apa pun saya dah tahu. Ibu orang kata, ni nasi awak nak nasi lemak ke nasi minyak? Dia kata, saya tak apa belaka. Ini kita pergi ke orang lain lah. Kita nantilah. Oh tak apa, saya pun okey. Sebab dia tak melihat pun dua ni. Dia melihat apa pun yang dapat, okey. Kalau orang yang tawarkan nasi lemak kata, apa kata kalau kita pergi ke orang lain dulu. Yang dia nampak 2-3 orang datang, kita pergi dulu. Kita kira kemudian lah, ada. Okey, saya okey. Ini tafwid. Dia tak memandang pun benda tu. Setiap orang tawakal masih lagi tengok cenderung. Tapi dia meletakkan putusannya pada Allah. Cuma dia adalah keinginan dia. Orang yang taslim, dia nampak dua-dua sama. Yang dua ni. Yang mana pun A, B okey. Orang yang tafwid, dua-dua tak dapat pun tak apa. Maka ini dari sudut contoh bagaimana maqam tadi. Tawakal, taslim dan tafwid. Walaupun kesemua ini secara makna umum disebut tawakal. Tapi dalam tu dia ada lebih detail. Macam kita sebutlah. Semuanya kita sebut doktor misalnya. Atau semua kita sebut ustaz. Tapi dalam ustaz-ustaz itu ada yang lebih pakar. Yang itu mungkin tersembunyi yang diketahui oleh sesama mereka. Secara umum orang awam ni tengok ustaz belaka. Tu pakai kopiah bukan jumpa ustaz-ustaz. Si A kata ustaz, si B kata ustaz. Kemudian yang awam kata, kenapa lah asyik ustaz pun sama-sama gaduh? Sebab dia melihat secara umum ustaz. Tapi kalau orang tu lebih detail, tak, ustaz ni lebih pakar. Ustaz ni lebih alim. Ustaz ni lebih warak. Yang dalam kelompok ustaz, lebih tahu siapa yang lebih ustaznya. Lebih ustaziyah. Orang awam tengok kita sama ustaz belaka. Asal boleh mic, boleh ceramah ustaz. Tak kopi atas kepala ustaz. Orang awam. Rasa kenapa ustaz tu macam tu Kalau dia tak tahu latar belakang, dia mungkin bukan keahlian dia. Atau tidak cukup keahliannya. Ini dalam, kalau kita sebut tawakal, pandangan umum tawakal tu sama je. Serah pada Allah. Tapi bila kita pergi pada pendetailan, di sana ada pecahan dia. Dia ada taslim, dia ada tafwid. Dan makam tertinggi adalah tafwid. Iaitu menerima qada Allah dengan tak ada masalah apa. Sama. Tidak ada beza. Tak ada kecenderungan. Kemudian kata Abu Ja'far Al-Haddad, saya selama 10 tahun lebih bekerja di pasar mengambil upah. Dan saya tidak pernah mengambil manfaat daripada upah tersebut. Atau menggunakan untuk masuk tandas. Ini terjemah saya tak pernah masuk tandas. Bukan 10 tahun tak pernah ke jamban. Masalah penyakit tu. Maksudnya, bila dia kerja kat pasar dapat duit, dia tak ambil manfaat tadi untuk dia beli makanan khas untuk dia. Tidak juga untuk dia masuk tandas khas untuk dia. Atau dulu lagi tandas pun berbayar. Dia ada yang disebut sebagai tandas hammam untuk mandi dan sebagainya. Ini kena bayar. Di sana ada perbahasan para ulama
tentang hukum mandi di tandas awam. Ya, dia ada sauna. Dulu dia ada bentuk sauna yang disebut sebagai hammam. Ataupun disebut sauna lah hari ni. Ya, mereka akan bayar dengan sejumlah wang untuk mereka menikmati sauna tersebut. Di air dan sebagainya. Maka kata Ja'far Al-Haddad, saya kerja puluhan tahun. Saya dapat duit. Saya tidak mengambil manfaat peribadi saya. Melainkan saya berkumpul dengan fakir miskin dan kita makan sama-sama. Tak ada ia sebagai pendapatan khusus untuk saya. Maksudnya, yang kerjanya dia. Kita kan logiknya kalau kita yang kerja, kita akan ambil manfaat khusus. Tapi bagaimana tawakalnya, saya kerja dan saya berkongsi dengan semua fakir miskin. Tanpa saya melihat bahawa saya lebih berhak berbanding awak. Tak ada. Kalau kita sebut tawakal tidak menjadikan kita rasa kita lebih berhak. Kita tak rasa. Kita lebih berhak. Bukan apa pun yang Allah beri kita okey. Kita kata saya ni orang tua lebih berhak dilayan berbanding orang muda secara hak. Tapi kita serah pada Allah. Mungkin ada hikmah. Kenapa kita walaupun tua tapi tak dilayan lebih baik berbanding orang muda. Atau kadang-kadang kita ni VIP. Kita ni orang yang terkenal, dikenali. Tapi tak dilayan macam kita dikenali. Kita tawakal pada Allah. Ada hikmah dia. Dan kita dah sebut dalam makna tawakal. Bila dia dapati ada benda yang dia lebih berhak. Tapi dia tak ambil. Itu kerana dia benar-benar bertawakal pada Allah. Ni yang Ja'far Al-Haddad. Dia kerja. Dia dapat duit. Dia lah berhak ambil. Tapi tak nampak dia berhak. Dia nampak semua berhak. Kerana benarnya tawakal pada Allah. Dan kita kadang-kadang, kita yang buat benda tu. Kita berhak dapat pujian. Alih-alih orang lain dapat pujian. Saya yang buat benda ni. Saya yang pioneer gini-gini. Alih-alih si B dapat pujian. Bukan saya. Saya tawakal pada Allah. Kadang-kadang Allah nak selamatkan saya daripada sifat riak. Ujuk. Atau banyak keadaan kita tengok. Orang lain buat, orang lain dapat pujian. Dan lebih teruk lagi. Orang lain buat jahat, kita yang dikutuknya. Saya tak buat jahat. Tak, awak sama je. Kita tawakal. Kita rasa kita tak berhak untuk dikutuk sebab kita tak buat. Tiba-tiba tuduhan itu dihalakan pada kita yang tak buat. Maka kita tawakal pada Allah. Kita bayangkan Nabi Allah Yusuf dituduh berzina. Kenapa saya dituduh berzina? Saya tak buat. Yang cuba berzina dengan saya ni Zulaikha ni. Dia goda saya. Dia yang memujuk saya. Dia yang kejar saya. Saya tak kejar dia. Saya lari. Tapi yang dituduhnya ialah Yusuf. Yang merengkok penjara Yusuf AS. Bukan Zulaikha. Logiknya yang berhak di penjara bukan saya. Saya tak berhak. Saya tak salah apa. Tapi Nabi Allah Yusuf tawakal pada Allah. Kata apa hikmah Nabi Yusuf duduk penjara? Apakah hikmah dia? Dan ini kalau kita baca sejarah para anbiya. Antara rasul, salah satu rasul yang duduk penjara. Dan paling lama. Kenapa Nabi Allah Yusuf AS dipenjarakan? Supaya dia tidak terpengaruh dengan suasana kehidupan di situ. Untuk mendapat bimbingan terus dari Allah. Sebab suasana hidup. Kalau Nabi Allah Yusuf ni, dia hidup dalam keluarga Zulaikha dan pembesar Mesir. Dia akan dilimpah dengan banyak kemewahan. Sehingga dia akan mengubah beberapa bentuk kehidupan, cara bentuk kehidupan. Macam kita baca sirah lah. Kenapa Nabi kita SAW hidup yatim? Supaya tidak ada campur tangan ibu ayahnya dalam mendidik dia. Ia terus direct dari Allah. Sebab kita kan kalau tengok orang pandai, ayah dia didik dia. Dia ikut ayah dia lah tu, ikut mak dia. Mak dia tu doktor, ayah dia pun doktor. Mak dia peguam, ayah dia engineer. Kita akan kata, kalau budak tu bagus dan baik, kita akan kata mak ayah dia mempengaruhi dia. Ayah dia kaya. Mak dia berjaya. Dia pun sama. Tapi tidak untuk Nabi SAW. Nabi tak dididik oleh siapa. Tidak oleh atuknya, tidak oleh ibunya, tidak oleh ayahnya. Nabi berkata, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yang mendidik aku. Dan sebaik-baik pendidikan. Maka Nabi Allah Yusuf AS, hikmah di penjara. Tapi tak terpengaruh dengan suasana Mesir yang teruk hari itu. Mewah. Kerana ini negara kufur. Ia berbeza waktu Yusuf AS bersama Yaqub, ayahnya. Dia duduk dalam suasana iman. Ayahnya Yaqub Nabi.
adik-beradiknya juga jaga. Melainkan dia ada dengki. Supaya kita tahu kita ni walaupun bagus agama Allah, tapi dengki kita tak boleh selamat. Ini baik ni semayang, subuh berjemaah. Tapi dengki benda yang kita tak mampu selamat dengan mudah. Sifat lain kita mungkin boleh buang. Buang sifat kedekut, buang sifat pemarah, buang sifat tu sekian. Tapi sifat dengki ni payah. Mereka orang yang Allah Ta'ala rahmati. Kadang-kadang kita duduk dalam satu sas maya pun dengki. Tengok orang sebelah. Sebab apa? Nampak dia macam khusyuk pada kita. Dengki. Dengki ni tuan-tuan, dia berlaku pada orang yang paling dekat dengan kita. Lagi kita dekat dengan dia, maka dengki tu lebih mudah terhasil. Akan sepejabat, akan sepekerjaan. Tengok dia naik pangkat, datang dengki. Kadang-kadang kita tengok dia dengan bini dia bahagia, kita tak, datang dengki. Biarlah dia tak bahagia macam kita juga. Kadang-kadang tengok kawan kita ada kereta baru, kita pun dengki. Apa dia kereta baru? Gaji sama. 4,000 seorang. Apa dia ni nampak kereta baru? Kita mula datang dengki pun tuduh. Rasuah lah tu. Bermulalah wasangka buruk. Kerana wasangka buruk tidak terhasil, melainkan datangnya dengki. Kalau tuan-tuan tak dengki orang, tuan-tuan tak akan wasangka buruk pada orang. Datang dengki. Dengki ni, atau dalam keluarga kenabian pun belum selamat. Yang cerita kita lah. Saya tak ada dengki-dengki. Bukan tak ada lagi. Sampai masa kalau jumpa pesaing sebenar, datang. Datang kalangan ulama'. Ini biasa-biasa. Okey, datang pesaing sebenar. Mula datang dengki. Akhirnya kecenderungannya mula memburuk-burukkannya. Antara tanda dia. Ia tak semudah itu. Dengki. Supaya kita tahu bahawa jarang orang terselamat daripada sifat ini. Mereka orang yang Allah rahmati. Atau saya sebut rumah kenabian. Ini adik-beradik Yusuf. Dengki pada Yusuf. Hanya kerana Yusuf AS ini lebih diberi perhatian sedikit oleh ayahnya. Dan memang selayak Yaqub beri perhatian pada Yusuf. Kerana dia Nabi. Yusuf itu Nabi. Dan Yaqub mengetahui melalui tanda-tanda kenabian. Maka sayang Yaqub ialah sayang pada Nabi. Dan orang beriman memang diajar untuk menyayangi Nabi lebih pada orang lain. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih diutamakan dalam kasih sayang daripada diri orang beriman itu sendiri. Jadi asasnya, maka hikmah Nabi Allah Yusuf masuk penjara, selamat daripada bentuk kehidupan farainah pada Fir'aun ni. Ini mendapat tarbiyah khas daripada Allah. Dan mendapat wahyu. Dan Nabi Yusuf mendapat wahyu dalam penjara. Menjadi rasul dan mentarbiyah, mendidik. Sehingga beriman, orang pertama beriman 2 banduan. Yang seorangnya mati dalam iman, yang seorang lagi dibebaskan. Menjadi pembantu diraja. Menjadi asbab Yusuf AS dikeluarkan. Di sini yang kita sebut tentang bentuk ujian tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya sebut tadi kalau tanda orang tu tawakal, walaupun dia tak patut dipersalahkan, kalau dipersalahkan dia tawakal pada Allah. Walau patut dia dipuji tapi tak dipuji, dia tawakal pada Allah. Dalam hidup ini kita serah pada Allah. Kalau saya dengan buat baik orang keji saya serah pada Allah. Entah sampai mana orang yang dia buat baik, lalu dia keji. Bila dia mati orang tahu itu kebaikan dia. Dan ramai mana orang pula tuan-tuan, dia tuduh buat jahat, walau dia tak pernah buat jahat. Akhirnya bila dia mati baru tahu dia bukan dia yang buat jahat tu. Orang lain. Tapi kerana jiwa tawakal, serah pada Allah. Saya kat dunia ni kalau datang pujian atau datang kejian, kita serah pada Allah. Kadang-kadang kita dah elok, orang boleh kata kita sesat. Kalau kita tak layak dikata sesat. Tapi yang kata kita sesat ni orang sesat. Dia pula nak buat betul. Maka kita serah pada Allah. Itu maksud tawakal. Serah pada Allah. Walau secara, saya katakan dari keahlian, kelayakan. Kita tahu kita tak sesat. Tapi ada orang yang war-warkan kesesatan kita. Sehingga orang nampak kita macam sesat. Lalu kita serah pada Allah. Itu berlaku pada semua Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi dianggap sesat, buat ajaran baru. Maka mereka menyerahkan urusan pada Allah. Sehingga jelas keadaan mereka. Bukan, kita pernah cerita kisah Zunnun al-Misri. Dia Allah Ta'ala seorang sufi yang hebat. Waktu hidupnya dikatakan sesat. Sehingga bila mana mati, baru orang tahu dia tak sesat. Bila mana dia meninggal dunia,
dengan ribuan manusia yang datang. Maka orang boleh tahu, baru tahu kelebihan dan kedudukan di sisi Allah. Baru orang bercerita tentang ilmunya sepadi mati, karamahnya sepadi mati. Tidak waktu hidup dia. Mereka dicela, difitnah, pernah diadukan pada pemerintah, dan dibawa muka pengadilan dengan tuduhan-tuduhan seumpama itu. Sehingga beliau berdoa, ya Allah, ni satu kelompok ni yang datang untuk mengadu pada raja, untuk kata dia buat jalan sesat. Dia doa, ya Allah, alaika bihim, ya Allah, aku serahkan mereka pada kamu. Kenyebuk yang bawa orang yang nak buat fitnah depan raja, terbalik dan mati semua. Dia hanya mampu berserah pada Allah. Biar Allah hukum orang-orang yang menuduhnya. Kadang-kadang dia tak layak dituduh. Tapi itulah tawakal. Yang saya katakan kita ahlinya atau kita empunyanya, tiba-tiba tak diberikan pada kita. Beri pada orang lain. Maka kita serah pada Allah kerana kita mengetahui apa yang Allah beri itu lebih baik. Dan kita dapat contoh bagaimana Abu Ja'far Al-Haddad. Dia bekerja, dia tak nampak dia lebih layak rezeki tadi. Melainkan dia berkongsi. Macam kalau kita ambil contoh hidup kita. Tuan-tuan yang kerja, bini tuan-tuan duduk rumah. Anak tuan-tuan juga duduk rumah. Tapi bila tuan-tuan dapat rezeki, tuan-tuan bagi kepada mereka lebih banyak daripada tuan-tuan nikmati. Kerana kita ada jiwa tawakal. Kita beri bini kita lebih banyak. Ambil awak ni. Duit ni ambil awak belaka. Yang kerjanya kita. Beri isteri belaka. Beri ke anak-anak. Dan bapak dah tak apalah. Bapak kerja lagi. Bolehlah sikit-sikit. Tapi ini orang jiwa tawakal. Dia tak nampak dia lebih berhak. Walaupun yang buatnya dia. Dia Abu Ja'far Al-Haddad. Yang kerjanya dia. Tapi dia nampak ini semua fakir miskin berhak. Dengan rezeki dan diserahkan pada Allah. Hasan bin Abi Sinan menyatakan, saya 14 kali pergi haji jalan kaki. Pergi ke Mekah, pergi haji jalan kaki. Baik kisah ulama pergi haji jalan kaki ni banyak. Sayyidina Hasan pernah jalan kaki ke Mekah, Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ramai ulama, ramai sahabat, mereka cuba jalan kaki. Untuk apa? Untuk membentuk jiwa yang lebih kuat. Dalam pasrah dan tawakal. Bukan untuk mereka keluar daripada kesibukan duniawi kepada munajat ilahi. Kita kan pergi haji ramai-ramai dengan orang ramai berkumpul. Sembang kosong kan ada juga. Sembang dunia pun banyak juga. Maka sedikit sebanyak dia menjejaskan kualiti haji kita. Sedikit sebanyak. Dan kita pun tahu benda tu. Kadang-kadang mengeluh pun banyak juga. Asyik makan nasi kepal je kata-kata. Mengeluh pun banyak juga. Asyik makan ni tak masuk tekak. Lupa pada tujuan kita haji. Lupa. Tapi kita seolah-olah lihat haji ni kena makan lebih sedap. Duduk lebih baik. Lalu kita fokus pada benda-benda yang cuma membantu untuk dapat sempurna haji. Lalu kita cuma mencari sempurna makan, minum, tempat tidur. Bukan sempurna haji. Lari kita punya tune tu. Akhirnya yang dia pening. Yang difikirkan ialah keselesaannya bukan kesempurnaan haji. Keselesaan pada perkara-perkara ni. Yang dia boleh nikmati di Malaysia atau di negara dia. Kalau orang saya nak selesa, balik rumah je lah. Kita macam pergi perang. Tuan-tuan pergi perang tapi nak duduk dalam. Pergi perang. Nak tilam, nak makan perang. Tuan-tuan dah namanya perang, redha lah benda ada. Bila perang ni jambang pun tak ada. Kat mana pun dia jamban. Perang. Dah namanya perang tuan-tuan sekalian. Tak teringin kita dengan selimutnya. Sebab barangkali kita tidur berdiri. Atau barangkali kita tidur duduk tak sempat baring. Namanya perang. Tuan-tuan haji ni macam perang. Fi sabilillah. Kalau orang faham haji, dia akan melihat kepada nilai kesempurnaan ibadat. Bukan nilai kesempurnaan kemudahan. Tapi itu agak sukar untuk kita jelaskan. Agak sukar untuk difahami. Mereka orang-orang yang memang betul-betul fokus haji. Maka dia tak fokus pada benda-benda kecil ni. Jauh sekali kau nak mengadu kat Facebook pula. Oh tu lah gitu. Alami sikit siap mengadu. Makan tak sedap. Masuk Facebook. Ni sibuk haji. Dia lupa. Yalah kita nak kondeng penganjur itu hal lain. Tapi benda ni jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar. Bagi tanda redha dan sabar. Tapi malah kita agui penganjur sebab dia janji lain, dia beri lain. Kita boleh agui secara hak supaya dia tak menzalimi orang lain pada waktu akan datang. Namun fokus kita tetap pada hajinya. Sebab itu sebagian ulama tuan-tuan sekalian mereka pergi haji jalan kaki. Dan mengasingkan diri. Tak nak kurangkan bercakap.
kurangkan pergaulan sebab fokusnya pada haji. Tengah jalan kaki, terpijak duri. Ini dalam terjemahan dia kata, saya pun berhenti cabut duri. Dalam naskah asal, dia tak cabut. Dia pijak duri, dia teruskan je. Sehingga duri itu menikam dalam kaki. Tak apa, biarlah. Saya dah tawakal, biar je lah. Sebab kalau saya berhenti, dia akan lambat. Saya teruskan. Dia macam sebut macam selumbar. Biarlah duduk dalam. Biar. Lagi mana kita boleh gerak, kita gerak je. Kita seumpama, tuan-tuan bila kita demam lah. Jalan terus, lagi boleh jalan, kita jalan. Ni demam ni, kena masuk wak ni. Kita tak semudah tu nak berhenti buat ibadat. Walaupun kita ada excuses ataupun ada alasan tu. Dah saya demam, saya pun tak naklah ke surau, ke masjid. Maka apakah dibenarkan? Ya, dibenarkan. Itu rukhsah. Kita dibenarkan meninggalkan Jumaat dan jemaah. Kalau tuan-tuan demam, sakit, boleh tinggalkan Jumaat. Apatah lagi jemaah. Jemaah ni maksudnya salat jemaah. Ini azar, keuzuran dibenarkan. Tetapi orang yang kuat, saya telah sebut, orang kuat tak pernah tengok alasan. Orang kuat dia tengok matlamat. Akhir demam-demam dia pun ke masjid. Tapi dia taklah kata demam pun kena pergi masjid. Tak, dia melihat diri dia. Hukum tu hukum peribadi. Saya kalau bercakap hukum umum, saya akan kata kalau tuan-tuan sakit tak payah datang. Itu hukum umum. Tuan-tuan rasa tak sihat, tak payah datang kuliah. Tuan-tuan ada keuzuran, tuan-tuan tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala macam tuan-tuan datang kuliah waktu sihat. Waktu sihat kita memang datang kuliah, tiba sakit. Atau tuan-tuan bermusafir, tuan-tuan tetap dapat pahala. Kan Rasulullah sebut orang musafir, dia tetap dapat pahala yang dibuat ketika mana dia tak musafir. Maka itu secara umum keuzuran, benar. Tapi saya secara peribadi, walaupun syariat memberikan saya kelonggaran, tapi saya tak semudah itu mengizinkan. Demam pun datang. Bagaimana tak mudarat orang lain lah, tak jangkit ke orang lain. Kalau jangkit tak datang. Bukan mudarat orang lain. Saya batuk pun datang. Bagaimana tak kacau orang. Tapi kalau batuk tu imam nak baca Fatihah pun tak boleh, asyik dia je batuk. Ini better jangan datang. Batuk. Batuk. Jemaah lain semua terkejut pula ke? Sekali batuk macam gembur bumi. Terkejut. Imam terkejut. Ini better jangan datang. Kerana mudaratnya besar. Pada orang lain, ganggu orang lain. Tuan-tuan batuk sikit-sikit tak kacau orang, tuan-tuan datang. Kalau tuan-tuan batuk saya katakan ganggu orang, tuan-tuan jangan datang. Itu jauh lebih baik. Tapi kalau batuk sikit-sikit dia tak ganggu, tu pun biasa kita dengar. Atau batuk macam tuan-tuan pergi Mekah. Batuk tu dah macam simfoni lagu. Batuk kat Mekah tu. Ni batuk sebelah ni. Maka itu benda yang semua dah redha keadaan macam tu. Dan semua orang batuk. Jadi kalau kita sakit dan saya katakan tak kacau orang lain, untuk kita ke masjid tak ada masalah pergi. Kalau kita kalau sakit, kena COVID ni, datang masjid, satu masjid pula kena karantin. Itu tak batuk. Itu tak sesuai. Saya Ustaz, kau Ustaz ajar jangan ada alasan. Tu saya pergi juga. Oh, ini lagi teruk ni. Betul lah tak ada alasan tu betul, tapi dia punya kebodohan lain macam. Lepas kita bagi syarat. Tuan-tuan bila tuan-tuan sakit yang menggugurkannya. Tuan-tuan lawan itu terpuji. Melainkan kalau dia mendatangkan mudarat pada orang lain. Kalau mendatangkan kemudaratan orang lain, maka jangan. Kerana masalah orang lain juga perlu diambil kira. Macam kita selalu contoh orang yang buat anak-anak masjid surau. Buat anak boleh, satu syarat. Dia boleh jaga anak dia, jangan kacau orang lain. Sehingga mengganggu orang lain untuk solat. Atau mengganggu orang lain untuk kuliah. Maka dia telah menghilangkan semua manfaat untuk orang lain. Maka kalau nak buat anak-anak boleh. Isyaratkan anak dia ni tak kacau orang. Anak dia jenis duduk dengan dia belajar. Okey. Kalau sebab anak dia dengan ustaz-ustaz hilang idea, dia musibah besar. Sebab anak-anak kan kena didik. Itu masalahnya ustaz tu pun tak ada idea sebab orang nak didik sangat tahu. Berlari kanan, berlari kiri. Jadi ustaz pasti tengok anak dia berlari je. Berlari. Baik tengok TV orang berlari. Jadi gangguan itu memberi kemudaratan besar pada majlis ilmu dan pada solat jemaah. Jadi siapa-siapa yang nak buat anak datang kuliah, mana-mana ustaz, atau datang solat jemaah, maka dia pastikan disiplin anak tu. Dan dia kena bertindak lah. Jangan anak dia di sini buat diam, buat khusyuk je. Bila anak dia di sini buat khusyuk je, tu tak betul.
Dia patut bangun ambil tanggungjawab. Pimpin tangan anak dia pergi keluar. Sampai anak dia mampu diam dan disiplin. Ya, kita katakan bagus membawa anak-anak dalam mendidik mereka. Tetapi kita perlu mematuhi dalam hal-hal yang lain juga. Hal yang menjadikan majlis ilmu atau ibadat itu tak terganggu. Bahkan menyempurnakan. Betul anak-anak kita Masya Allah. Dia pun mengambil manfaat ilmu. Dia jauh lebih terang matanya daripada kita. Bahkan kadang-kadang kita tanya, abang tadi Ustaz cakap apa? Ayah tertidur tadi. Oh, anak yang cakap, ayah tadi ayah. Ustaz yang cakap sekian-sekian. Macam tu bawa lah anak tu. Anak tu bagus. Dia mengingatkan kita. Dan kita tak sempat tulis nota lambat. Anak kita dah tulis nota ni. Dah tulis nota. Kadang-kadang Ustaz cakap tak habis pun dia boleh sempurnakan. Ayat Quran yang Ustaz tu baca. Sempurnakan. Sebab dia ada bakat. Anak-anak macam ni tuan-tuan bawa. Dia membantu kita. Ingatkan balik apa yang kita lupa. Itu dia sebut bagaimana keuzuran. Baik. Kata Syekh lagi. Seorang ulama namanya Abu Hamzah mengatakan, saya malu pada Allah kalau saya masuk padang pasir dalam keadaan kenyang. Kerana ini akan menghilangkan makna tawakal saya. Saya bimbang. Bila terlalu kenyang sehingga saya tak apa kenyang ni tahan 4 jam 5 jam. Takut merosakkan tawakal. Baik tuan-tuan sekalian, kita sebut antara ikhtiar kita, usaha. Kadang-kadang ikhtiar kita menjadikan kita terlalu bergantung sangat pada ikhtiar. Kita bimbang merosak makna tawakal. Berusahalah, berikhtiarlah dengan tidak merosakkan tawakal. Andai kata ginilah. Tuan-tuan bila makan Panadol ni, paracetamol ni, tuan-tuan punya sampai jadi satu akidah. Ni kalau makan je baik. Makan je baik. Itu pun baik. Ini bahaya ni. Okay, saya beberapa keadaan saya tak nak makan. Sebab saya yakin yang menyembuhkannya Allah. Kan bukankah suruh kita betul. Tapi hati saya dah rosak pada ikhtiar. Saya mula nampak ikhtiar tu lebih bagus. Saya mula nampak ikhtiar ini lebih sempurna daripada tawakal saya. Maka ini salah. Sebab itu yang disebut oleh para ulama yang boleh buat pada syirik. Kita menganggap, saya Ustaz kalau makan ubat ni, sembuh. Tak makan, tak sembuh. Awak ni kena tinggal kalau macam tu. Sebab awak dah peringkat berat ni. Peringkat tawakal boleh rosak. Kita dah sebut tuan-tuan, kita usaha, kita ikhtiar. Tetapi kita tak berkiblatkan kepada usaha dan ikhtiar. Untuk kita faham benda tu, ramai orang yang ikhtiar macam kita tak dapat hasilnya begitu. Supaya kita tahu itu datang dari Allah. Tuan-tuan semua kita kerja kuat, kerja keras. Semua kerja kuat, kerja bagus. Semua kerja untuk lebih mendapat keuntungan. Tapi hasilnya berbeza-beza. Semuanya kadang-kadang turun ke laut waktu yang sama. Bot yang sama. Enjin yang sama kuasa kudanya. Jumlah awak-awak yang sama. Di tempat yang terkenal lubuk ikannya. Banyak air ikannya, banyak hasil. Tapi natijahnya tak sama. Balik tak sama. Sama juga orang berperang. Kadang-kadang senjatanya sama, jumlah tentera sama. Natijah tak sama. Inilah ketentuan Allah. Jadi kita, bila kita terlalu berkiblatkan pada usaha, maka kita kena tinggalkan untuk merawat akidah kita. Saya Ustaz, kalau jumpa doktor tu, mesti sembuh. Kalau jumpa doktor seorang lagi, tak sembuh. Baik, awak jumpa doktor seorang lagi, tak sembuh. Kenapa? Kau nak tawakal pada Allah. Mendidik diri awak. Itu yang dibuat oleh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, antara sebab dia pecat Khalid Al-Walid. Khalid ni hebat. Saya dah sebut, 50 peperangan dia tak pernah kalah. Undefeated. Gagah kuat. Maka Umar Al-Khattab, dia Allah Ta'ala memecat Khalid Al-Walid dengan beberapa sebab. Saya mengatakan 3 sebab. Walaupun ada fitnah kata bahawa Umar Al-Khattab dengki pada Khalid Al-Walid. Maka dia pecat. Kerana mereka berseterusi di kabilah. Maka ini fitnah. Kerana ini sahabat yang Allah pelihara daripada dengki. Melainkan kecintaan pada Islam dan akidahnya. Yang pertama, Umar Al-Khattab memecat Khalid Al-Walid daripada menjadi ketua terus tentera dan menukar kepada Muthanna bin Haris. Pertama, kerana sebagai orang Islam beranggapan kalau Khalid ada menang, maka dia dah bentuk satu membawa kepada akidah. Khalid ada menang, Khalid tak ada kalah. Maka Umar bimbang. Supaya mereka nampak kemenangan itu datang dari Allah. Satu. Yang kedua, kerana Khalid ini dia terlalu agresif. Dia tak reti rehat. Bergerak. Sehingga tenteranya kepenatan.
Kata kita kan kadang-kadang kita ketua, kita ni kuat pada awak-awak kita lah. Kita nampak matlamat tu jelas. Awak-awak kita tak berapa. Maka kita tetap meraihkan kelemahan. Macam saya ni, kalau ikut kuliah ni, esok saya nak habis. Tapi kita tengok dah menguak seorang, menyandar seorang. Ni dah sengit kanan-kanan, sengit ke kiri. Kita faham kedudukan tadi. Maka sebagai seorang yang ketua, kita kena berhenti. Nak berhenti lah ni, nak berhenti. So kita kena berhenti. Tapi Khalid Al-Walid tak reti berhenti. Itu masalah Khalid Al-Walid. Bergerak. Sehingga tenteranya kepenatan. Ini membahayakan. Dia bagus untuk Khalid, tapi membahayakan dia punya tentera-tenteranya. Maka kerana itu Umar Khattab memecahnya. Tapi bukan memecah dia daripada jadi tentera, daripada menjadi kepimpinan. Sebab itu Khalid Al-Walid berkata, waktu dia tetap berperang bersungguh-sungguh walau dia bukan lagi jeneral, supaya mereka tahu Khalid Al-Walid berperang bukan kerana pangkatnya, tapi kerana agamanya. Walaupun Khalid Al-Walid dipecat daripada jeneral, dia tetap berperang macam dia jeneral. Kuat, berani, bersungguh. Supaya mereka tahu Khalid Al-Walid bukan berperang kerana pangkatnya, tapi berperang kerana agamanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.